Okey, hari ini kita akan belajar bab 6, sudut dan tangen bagi bulatan. Okey. Kita akan bermula dengan 6.1, sudut pada lilitan dan sudut pusat yang dicengkum oleh suatu lengkok. Kita tengok apa maksud sudut pada lilitan. Okey. Okay, sebelum tu kamu kena imbas kembali apa yang kita dah belajar semasa tingkatan 2. Okey, kita bermula dengan ni pusat bulatan. Dari pusat ke lilitan kita ada jejari. Lilitan adalah di luar bulatan, ini dipanggil lilitan. Di sekeliling bulatan itu dipanggil lilitan. Ini yang kita nak belajar. Kalau dari lilitan pergi ke pusat dan dari pusat pergi ke lilitan, namanya diameter. Kalau tidak melalui pusat, dari lilitan ke lilitan, namanya perentas. Okey. Kita tengok apa maksud itu lengkok. Ni lengkok, sebahagian daripada lilitan. Okey. Kalau dia belum menutupi satu bulatan, namanya lengkok. Kalau habis satu pusingan, namanya lilitan. Yang minor maksudnya yang kecil. Ni yang besar kita panggil lengkok major. Ni yang besar. Jadi sektor adalah kepingan ini. Ini namanya sektor. Okey. Sektor minor yang kecil, sektor major yang besar. Yang ni major, yang kepingan yang lebih besar. Okey. Okey. Sekarang kita tengok apa maksud sudut pada lilitan. Okey. Di sini kita nampak ada dua perentas. Perentas PQ, dari P ke Q, ini perentas PQ, dan perentas QR, dari Q ke R. Ini macam dua kaki, ya, dua perentas ini, dan mereka bertemu di titik Q. Jadi ini adalah sudut. Jadi PQR merujuk kepada sudut ini. Sudut PQR Q adalah sudut pada lilitan sebab dia terletak di lilitan. Ini lilitan. Okey. Terletak di lilitan, dicangkum oleh lengkok PR. Okey, ini sudut pada lilitan. Okey, gambar ini menunjukkan 4 lagi sudut. Okey. Bagi lengkok major PS, lengkok ini kita nampak ada dua set. Okey. Satu set di sini dari P ke R, R ke S. Ada satu sudut PRS. Satu set lagi. Okey. Dari P ke Q, Q ke S. Satu sudut lagi, PQS. Jadi kedua-dua sudut ini adalah sudut pada lilitan. Dan dicangkum, mereka berdiri di atas satu lengkok yang sama. Okey. Okey. Dan kita tengok lagi ini yang kita nak belajar hari ini. Sudut pada lilitan, ini dia sudut ketiga-tiga sudut ini. Sudut PRQ, sudut PSQ dan sudut PTQ, mereka adalah sama besar sebab mereka berdiri atau dicangkum oleh
lengkok yang sama, lengkok PQ. Okey. Di sini ya. Ini satu, ini dua, ini tiga. Ketiga-tiga sudut ini berdiri di atas lengkok PQ. Kalau cikgu buat satu lagi sudut bermula dari P, titik keluar sampai ke lilitan, masuk balik ke Q, sudut ini pun akan sama dengan tiga sudut yang lain. Okey? Katakan ini huruf A, katakan. Jadi ini dipanggil sudut P A Q. Mereka akan sama. PAQ, PTQ, PSQ, PRQ, semua sama besar. Okey. Dan sekarang kita tengok modul kita. Modul kita bersurat 48. Yang kita belajar tadi adalah yang ini. Sudut X dengan sudut Y adalah sama sebab lengkoknya sama. Okey. Kalau lengkoknya tak sama tetapi sama panjang, lengkok ni sama dengan panjang dengan ni, jadi dua sudut ini pun akan sama. Yang ini sudut pada pusat. Okey. Kalau lengkoknya sama, sudut pada pusat pun sama. Asal lengkoknya sama panjang, sudut mesti sama besar. Okey, yang ini kita belum belajar. Kita belajar 3 ini hari ini. Baik, tengok soalan A. Contoh dia. Ini lengkok yang sama. Jadi, ni mesti sama dengan ni. Jadi X 40. Okey. Baik. Yang ini nombor 1. Jadi lengkok yang sama di sini, sudut ini sama dengan sudut ini. Jadi X mesti sama dengan 25 darjah sebab mereka terletak di lengkok yang sama. Okey. Nombor 2. Sudut X adalah terletak di lilitan, tetapi 44 di luar bulatan. Kita nak di lilitan. Dan sudut 53 juga terletak di lilitan. Jadi, walaupun ketiga-tiga berada di lengkok yang sama, tetapi satu ini di luar. Jadi, X semestinya sama dengan 53. Tak akan sama dengan 44. Sebab kedudukan mereka di lilitan, bukan di luar. Jadi, X adalah sama dengan 53 darjah. Okey, seterusnya kita pergi muka surat 49. Okey, yang ini cikgu buat soalan yang depan, kamu buat soalan yang belakang. Okey. Cikgu buat 1, kamu buat 2. Baik, kita tengok contoh dulu. Dua garis ini, dua lengkok ini sama panjang. Jadi, dua sudut ini mesti sama besar. Jadi, X adalah 25. Begitu juga ini. Dua lengkok ini sama panjang. Jadi, dua sudut ini sama besar. Jadi, X adalah 33 darjah. Okey. Yang nombor 3 ni pun sama. Lengkok sama panjang. Dua-dua terletak di pusat, sudut pada pusat. Tadi sudut pada lilitan.
Okey. Kalau nya dua-dua di pusat, kita boleh kata mereka sama jika mereka ada lengkok yang sama panjang. Jadi X adalah 73 darjah. Begitu juga di sini, ini sama dengan ini. Jadi ini sama dengan ini. X adalah sama dengan 115. Okey, yang ini pula tidak sama besar, tak sama panjang lengkoknya. Lengkok ini 2 cm. Okey, 2 cm di sini, tetapi yang ini lebih panjang 4 cm. Dia lebih panjang sebanyak 2 kali. Okey. 2 darab 2 jadi 4. Jadi nak cari X juga sama. Kalau 2 cm 25, kalau 4 cm kita pun darab 2. Okey, 25 darab 2 dapat X. X adalah 2 darab 25 darjah, iaitu 50 darjah. Okay, ini cara cikgu berlainan sikit dengan langkah di sini. Kamu boleh ikut ini. Dia buat apa dia? Kadaran. Kita tengok cara di buku teks dan buku modul ni. Dia susun. Sudut letak di atas, X per 4, lengkok letak di bawah. Dan pasangan ini juga sudut di atas, panjang lengkok di bawah. Jadi dia membentuk dua pasangan. Kalau kita nak cari X, kita pindahkan 4 ini ke belakang, jadi darab. Okey, kita dapat ini darab 4. Tekan kalkulator dapat 50, sama dengan cara jawapan cikgu. Okey. Baik, untuk nombor 5 ini, cikgu akan buat dua cara. Okey, cikgu akan buat cara cikgu dulu, kemudian cikgu akan tunjuk dengan cara di contoh. Okey. Mari kita tengok soalan ini. Kalau panjang lengkoknya 3, sudutnya 15. Sekarang panjang lengkoknya jadi besar, 9. Jadi X mesti besar daripada 15. Berapa kali besar? Kita tengok panjang lengkok. Cikgu nampak 3 jadi 9, mesti darab sesuatu nombor. Okey, cikgu nak tahu nombor itu, cikgu buat bahagi. 9 bahagi 3 adalah 3. Maksudnya 3 darab 3, 9. Okey. Jadi darab 3, cikgu dah tahu dah. Darab 3. Jadi 15 darab 3 juga akan dapat X. Jadi cikgu buat cara cikgu dulu di sini. X adalah 3 darab dengan 15. Jawapannya 45. Okey, ini cara cikgu. Kalau cikgu nak juga buat cara buku teks, cikgu kena buat dua pasangan, sebelah kiri dan sebelah kanan. Seperti contoh tadi, sudut kita letak di atas, kita bermula dengan yang ada X. Jadi X di atas dengan pasangannya 9 di bawah. Kalau sudut di atas, 15 pun nak di atas. Okey, dengan pasangannya 3 di bawah. Okey, kita buat cara macam contoh tadi. Kita akan darab silang atau kita pindahkan 9 sahaja. 9 ini kita pindah ke belakang. Jadi X sama dengan 15 per 3 darab dengan 9. Kita tekan kalkulator. Jawapan akan sama 45 juga. Okey.
Kamu boleh pilih cara yang kamu suka, nak ikut contoh atau kamu nak ikut cara cikgu. Dua-dua jawapan mesti sama. Okey, seterusnya contoh 7. Soalan 7 kita tengok contoh dia macam tadi. Okey, tapi tadi sudut pada lilitan, sekarang sudut pada pusat. Okey, kita buat cara yang sama. 3 cm dengan X, 12 cm dengan 120. Jadi cikgu tengok dari 12 ke 3 menjadi kecil adalah bahagi. 12 bahagi 4 jadi 3. Jadi nak dapatkan X juga kita buat bahagi 4. Kalau cara cikgu, X adalah 120 darjah bahagi 4. X adalah 30. Sama seperti di sini. Okey, kalau kamu nak ikut buku teks boleh. Sudut X di atas, panjang lengkok 3 di bawah, sudut 120 di atas, panjang lengkok 12 di bawah. Bila dah susun, kita pindahkan 3 ini ke belakang jadi darab. Tekan kalkulator dapat 30. Okey. Okey, begitu juga dengan nombor 7. Nombor 7 ni 3 cm 55. 6 cm berapa? Jadi cikgu nampak hubungannya. 3 menjadi 6 jadi besar, jadi kita darab. 3 darab 2 6. Jadi 55 darab 2 dapatlah X. Jadi X adalah 2 kali 55 iaitu 110. Atau kita guna cara buku teks, kita susun X di atas. X di atas dengan panjang lengkoknya 6 di bawah. Kalau X di atas, 55 pun di atas, panjang lengkoknya 3 di bawah. Okay, kemudian kita selesaikannya. X adalah 55 per 3 darab dengan 6. Jadi X adalah 110 juga. Sama. Okey. Baik. Yang terakhir untuk hari ini, panjang lengkoknya tak sama. Okey. Satu 10, satunya X. Okey. Sudut diberi berlainan juga, satu besar, satu kecil. Kedua-duanya terletak di lilitan. Okey. Maka kalau kita nak cari X, kita nak tengok hubungan antara sudut dulu. Daripada 64 jadi 32 menjadi kecil. Dia adalah bahagi 2. Jadi 10 kena bahagi 2 dapatlah X. X adalah 10 dibahagi 2, X adalah 5 cm. Okey, kalau kita malas fikir macam ni, ikut cara buku teks. Dia susunkannya. Dia letak apa yang dia nak kira di atas. Tadi X-nya sudut di atas. Sekarang X-nya panjang lengkok di atas juga. Okey. Jadi sudut di bawah. Kalau X di atas, pasangannya 32 di bawah. Okey. Kalau X panjang lengkok di atas, 10 mesti di atas. Jangan terbalik. Sudut di bawah. Lepas tu pindahkan 32 ke sana. Jadi darab. Tekan kalkulator dapat 5 sama dengan ini. Okey.
Kita akan buat cara yang sama untuk ni. Sekarang cikgu tunjukkan terus dengan cara dicontoh. Okey. Kita tengok ada empat benda di sini. Sudut 13, sudut 13, kemudian sudut 39, panjang lengkap 4, nak cari panjang lengkap X. Jadi, cikgu perlu susun. Bila susun, mesti X di atas. Jadi, kita mula. Kalau X di atas, pasangannya adalah 39 di bawah. Okey, sama dengan kalau X di atas, antara 13 dan 4, yang di atas mesti 4 cm di atas. Jadi 4 di atas, 13 di bawah. Kemudian kita darabkan 39 di belakang dia. Okey. Kita darabkan ini, okey. 39 kita letak di belakang dia. Jadi X sama dengan 4/13 darab 39. Tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan. Okey, jawapannya 12 cm. Okey. Harap kamu dapat faham. Okey, jadi kerja kamu adalah siapkan latihan sebelah sini. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih.